للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tu masih sayang kepada kita semua lagi. Alhamdulillah, boleh kita bersama berserta dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada hujung-hujung bulannya. Alhamdulillah, setengah daripada setengah masih berada di rumah sakit lagi, di rumah hospital lagi. Ambil je awal Ramadan sampai sekarang. Nah, salah satu daripada mereka itu ustaz kita, ustaz saya yang saya hormat kepada dia. Sebelum pada ni dalam sekitar 3-4 hari itu saya hubung dengan beliau, video call dengan dia. Dia nampak saya nampak dia. Dia tu duduk di atas katil di rumah hospital. Dia kata, Tirmizi, doalah kepada ustaz. Dia kata, saya tahu ustaz sihat lagi. Masa dia dah kita kena beri semangat kepada dia. Pas nampak dia tu sihat lagi, nampak basuh muka lagi, tak ada nampak pucat ke apa. Maka ustaz itu kata, abang mau nak minta masa 3 hari nak wini cai, kata kena masuk belah ke belah mana. Wah, memanglah kalau masuk belah ni 50-50, yang mana kita tahu duduk di penyakit tu lah. Kemudian ustaz kita kata, doalah kepada saya. Tirmizi, doa kepada ustaz, semoga ustaz ni dah dengan Ramadan sehingga habis, sehingga sampai akhir Ramadan, khususnya 10 hari akhir. Menangis boleh-boleh, mengalir mata. Bimai tak aku tak ada hak 10 hari akhir ni. Tapi insya-Allah dah kita berdoa supaya Allah Subhanahu taala tu sembuh ustaz kita tu widai dengan Ramadan, bahkan Ramadan yang akan datang pun widai juga insya-Allah taala. Nah, yang kata rindunya kepada Ramadan dia tu, kasih kepada Ramadan, khususnya pada akhir 10 akhir Ramadan. Tak lain tak bukan dengan kerana di akhir bulan Ramadan tu dia ada satu malam yang dikata semulia-mulia malam dalam setahun. Tak usah kata dalam bulan Ramadan saja, di seluruh bulan patut ada satu malam yang mulia, iaitu malam hak kita tahu belaka, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ni kalau kita buat hitungnya kak 84 tahun lebih kurang. Allahu Akbar. Bermakna kata seorang tu dia buat satu amalan sepanjang hidup. Dia katalah akik contohnya, dia baca Quran sepanjang hidup, umur dia 60, 70, 80, nak mari sama dengan pahala orang yang baca Quran satu malam saja, tak akan nak sama, iaitu malam Lailatul Qadar. Lepas tu cara kita nak cari malam Lailatul Qadar ini mengikut pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata di dalam hadis sahih, taharrau Lailatul Qadr fil witr. Taharrau ni suruh sawang suruh kita ni cari, usaha malam Lailatul Qadar tu dengan betul
gapo witir, hari yang witir. Witir sini maksudnya malam yang 21 dan 23, 25, 27, 29. Ini dimaksudkan witir di dalam hadis ni. Nabi suruh kita cari. Jangan duduk saja. Pas cari sini ni bukan bermaksudnya kita tengok, kita tunggu, kita lepas tu nanti tengok alamat. Hanya balik dah kayak zaman dulu. Hanya balik ni. Airlah kolej penuh. Waktu tu benda tu tak ada asal, tak ada gapo dia tu. Maksudnya taharrau sini kalau kita faham satu hadis lagi Nabi kata, man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan gapo? Dengan semaya dia. Sama ada semaya fardu ataupun semaya tarawih, semaya tahajud yang kita buat semalam. Saat ni takmir pun semaya takmir kita baca surah Al-Muzammil berkenaan dengan semaya qiyamul lail. Sama ada dengan baca Al-Quran kita, sama ada dengan zikir kita dan amalan-amalan yang mana kita boleh buat, kita buatlah. Apabila kita buat amal ibadat yang betul dengan malam Lailatul Qadar, itu yang dikatakan kita tu sudah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kita cari jumpa dah. Itu maksudnya. Bukan duk tidur dalam rumah ataupun boleh-boleh duk tengok bola. Lah ni bola duk tengah duk badu lah ni bola tim Chathai dengan gapo lah. Jaga boleh-boleh tengok bola, boleh-boleh duk nanti Lailatul Qadar. Cara belah tu tak kena. Hak sunnah Nabi-nya saat ni lah hak saya ayat saat ni. Kita kena bersungguh di segi amalan apa ni, di segi kita buat amal ibadat kita. Nah, lebih-lebih lagi salah satu sunnah juga kita nak cari Lailatul Qadar, supaya kita nak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tu dengan melalui iktikaf. Ini dikatakan sunat dan sunnah Nabi. Bukan sekadar sunat saja, bukan sunnah Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat Nabi juga, isteri-isteri Nabi, apabila mereka nak cari Lailatul Qadar, mereka beriktikaf 10 akhir Ramadan. Nah, balatulah Nabi pesan. Sehingga Nabi meninggal dah, didapati isteri-isteri Nabi semua tu menghidupkan sunnah ni, iaitu iktikaf 10 hari akhir Ramadan. Demi nak cari malam Lailatul Qadar. Dan ada sebuah hadis kita kena dengar molek. Hadis ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau kita kenal hadis ni, bahwasanya boleh jadi fak kita biasa dengar dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya pernah iktikaf pada satu ketika. Tahun mana tu tak ada dijelas dalam hadis ni. Pernah iktikaf ambil je awal Ramadan sehingga sampai akhir Ramadan. Kok mana buat dah? Ustaz ni mari hak baru buat dah. Hak kita dak tahunya iktikaf ni 10 akhir Ramadan. Nah, sunnah Nabi tu 10 akhir Ramadan. Kok mana pada ni ustaz meriwayat kata Nabi ni pernah iktikaf ambil je awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. Pernah iktikaf 10 awal Ramadan dan 10 tengah Ramadan dan 10 akhir Ramadan. Nabi biasa buat dan sahabat Nabi pun biasa buat. Kok mana tu? Kalau kita mai perhati molek. Dah hadis ni ia panjang. Kita mai kecek sikit betul pasal baik cerita. Cerita pun hak sungguh, bukan cerita orang tidak hak sungguh. Cerita ni dicatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada seorang tabi'in, kalau tak silap namanya Abu Salamah. Apabila kita disebutkan tabi'in, siapa tabi'in? Iaitu mereka orang yang semasa dengan sahabat Nabi, tapi dia tak semasa dengan Nabi. Dia ada dengan sahabat Nabi, tapi dia tak ada dengan Nabi. Maka tabi'in, kalau dia nak tahu sunnah Nabi, dia nak tanya sahabat Nabi hak hidup lagi. Herak tu panggil tabi'in. Maka seorang tabi'in ni yang bernama Abu Salamah, kalau saya tak silap, dia pergi berjumpa dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri.
Abu Sa'id Al-Khudri ni seorang sahabat Nabi yang pernah duduk sekali dengan Nabi, pernah dengar perkataan Nabi dan pernah tengok perbuatan Nabi sebab dia sahabat Nabi. Orang panggil perawi hadis. Sanad dia tu sampai kepada Nabi selalu dah. Lepas tu orang mari timur hal ini siapa? Saat ni, tabi'in saat ni, iaitu Abu Salamah. Abu Salamah mari jumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri iaitu sahabat Nabi. Pada masa tu Nabi meninggal dah. Nabi tak ada dah. Dia mari jumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, "Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, mari kita keluar pergi duduk dalam kebun taman. Pergi buat apa? Bukan nak pergi bergocok. Nak pergi muzakarah. Nak belajar. Sebab ia tukar juga. Ia nak buat kepada banyak kat ni. Dah, kita duk ngaji dalam kelas semua ni jemuh juga. Dah, mula kali dah kalau kita buat majlis ilmi jumpa kita pergi buat dalam kebun kelapa sawit sekali dah. Kok kita tukar selera. Yang kata sahabat Nabi pun balas tu juga kat dia. Dia panggil Abu Salamah ni, dia mari jumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri sebagai sahabat Nabi. "Wahai Abu Sa'id, marilah kita pergi buah di kebun taman." Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun tunai permintaan dia, keluar bersama dengan dia pergi duduk dalam kebun taman. Lepas tu bukan sekadar Abu Salamah saja, dan juga ada juga orang lain juga. Tabi'in hal lain tu ramai lah, 3-4 orang berapa tu tak tahu lah, bukan seorang dah. Untuk nak menerima cerita daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkenaan dengan iktikaf Nabi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri selalu mencerita boleh duk buat dalam kebun taman. Oh, banyak kat molek. Nah, padang dengan padang pasir, bodoh dalam kebun taman itu tu. Orang duk dalam tanah Arab boleh tahu. Duk dalam padang pasir, pergi masuk kebun taman, sejuk. Supaya duk kita dah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dia mencerita. Dia kata, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashral awal min Ramadan wa atakafna ma'ahu." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah iktikaf pada 10 awal Ramadan. Dan buat kami juga, salah satunya Abu Sa'id sendiri dan sahabat-sahabat lain beriktikaf sama dengan Nabi pada 10 awal Ramadan. Berarti molek dah. Jangan duk tak tos kat tu nama dia mau buat dia mesti silap dah. Wir ngawi habis. Iktikaf 10 awal Ramadan. Bila duk iktikaf pada 10 awal Ramadan tu, fa'atahu Jibril. Jibril tu mai jumpa dengan Nabi. Untuk nak bawa wahyu sampai kepada Nabi. Jibril kadang-kadang dia mai jumpa dengan Nabi dengan bentuk manusia. Pas Nabi dia wayak kepada sahabat saat itu Jibril, golek ke balah tu. Jibril mai jumpa dengan Nabi, faqala, maka Jibril berkata kepada Nabi, "Innal ladzi tatlubu amamaka." Innal ladzi tatlub amamaka. Hokmu duk cari-cari itu, kita terjemah dengan logat kampung kita mutafaham. Hokmu duk sawengha tu, duk cari-cari tu, duk depan lagi. Bukan 10 awal Ramadan tu. Duk depan lagi. Tu dia. Kemudian Nabi pun selalu dah fa'atakafa al-ashr al-awsat. Nabi selalu beriktikaf pula 10 tengah Ramadan pula. Tambah pula. Moga Jibril kata, depan lagi. 10 awal tak ada lagi Lailatul Qadar tu. Lailatul Qadar depan lagi. Maka Nabi selalu beriktikaf 10 hari atau 10 malam di tengah bulan Ramadan. Dan juga sahabat Nabi pun berserta dengan Nabi. Lepas tu, bila dia iktikaf di tengah-tengah Ramadan, katalah tengah-tengah Ramadan 10 tengah Ramadan berapa? Mula 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehingga ambil daripada tanggal 11 Ramadan sehingga sampai 20 Ramadan. Nabi iktikaf pada, dan juga sahabat Nabi pun bersama dengan Nabi masalah iktikaf di tengah-tengah Ramadan, iaitu 10 hari tengah Ramadan. Untuk apa? Untuk nak cari Lailatul Qadar ni. Muka Jibril kata depan lagi. Maka Jibril mari jumpa dengan Nabi kali yang kedua pada. Dan dia berkata kepada Nabi supaya dengan hal tadi, "Ya Rasulullah,
hok mu duk cari tu iaitu Lailatul Qadar tu depan lagi. Kemudian di celah-celah tu gapo ni? Nabi tu berdiri, bangun semula, lepas tu dia panggil hok sahabat Nabi semua tu mai pakak mari belaka. Hok iktikaf hok 10 hari mula-mula tu hok kelik di rumah dah mari semula. Hok iktikaf hok tengah 10 hari tengah bulan Ramadan tu, setengah tu kelik dah. Mari semula hok mai belaka. Aku nak cerita ni. Masa mana? Waktu pagi pada hari yang ke-20. Nak mula masuk 10 hari akhir dah. Tapi hari yang ke-20 belah pagi. Maka Nabi kata sini mana ni? Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihata 20 min Ramadan faqala man kana i'takafa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Semua hak biasa i'tikaf pernah beriktikaf bersama dengan aku pada awal Ramadan ataupun di tengah Ramadan, klik mai semula. Mari semula di masjid ni. Mari i'tikaf semula. Nabi kata gini, fa inni uritu lailatul qadar. Sebenarnya Nabi biasa mimpi. Cuma Nabi terlupa nak royak kat sahabat Nabi pada awal-awal Ramadan. Ya Nabi bukan manusia. Nabi ya manusia seperti kita juga. Apabila dikatakan manusia, sifat lupa ni cenderung perketik. Nabi pun pandai marah, pandai duka cita. Perasaan duka cita pun ada, perasaan mujur pun ada, perasaan marah pun ada, dan sifat lupa pun ada juga di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu bashar minal bashar, daripada manusia juga. Nah, yang kata Nabi itu sebelum pada nak datang Ramadan tu Nabi pernah mimpi. Lepas tu mimpi para anbiya ni benar sungguh. Nah, yang mana kita tahu semua hak Nabi mimpi itu benar sungguh. Hak kita orang manusia biasa ni kalau mimpi ni, kalau kita mimpi kadang-kadang hak sungguh, kadang-kadang bukan hak sungguh. Tapi apabila Nabi dia mimpi dan juga para anbiya yang lain juga apabila mereka mimpi, apa yang mereka dapat tengok dalam mimpi itu benar tu hak sungguh. Nabi yang lupa kata dia pernah mimpi bahwasanya dia tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi tu Tuhan awak dia nampak kata malam Lailatul Qadar terjatuh kepada 10 hari akhir, terjatuh kepada 10 akhir Ramadan. Nah, Tuhan dia nampak dalam mimpi belum pada tu, tapi dia lupa nak royak kepada sahabat Nabi tu. Nabi tu lupa. Sebab itulah dia iktikaf dia awal-awal lagi. Nah, 10 awal Ramadan dan 10 tengah Ramadan Nabi tu lupa nak royak. Kalau Nabi royak je awal-awal tu, bermakna kata pak sahabat Nabi semua tak mari iktikaf pada awal-awal Ramadan, mari iktikaf supaya kita ramai-ramai ni. Nah, ayat benar ni berlaku atas Nabi lah, sebab Nabi di manusia. Maka dia kata fa inni uridu lailatul qadar, aku telah dinampak buat jadi nampak malam Lailatul Qadar wa inni nasituha, aku ni lupa nak royak kamu. Wa innaha fil ashril awakhir, sesungguhnya Lailatul Qadar itu terjatuh di akhir 10 akhir Ramadan. Fi witrin, apa ni pada waktu witir, iaitu pada tanggal yang betul dengan witir, iaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Di sana pun ada gak riwayat kata betul dengan 27. Tak ada masalah. Kalau kita iktikaf 10 hari akhir ni kena berlaku. Lepas tu Nabi dia hurai pula masalah mimpi dia tu, dia kata wa inni ra'aitu, dalam mimpi tu. Mimpi ni dia pernah berlaku belum pada Ramadan lagi, cuma Nabi tu lupa nak royak kepada sahabat dia. Sesungguhnya aku dapat tengok dalam mimpi ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in, aku tengah duk sujud atas tanah dan air. Tanah tu basah dengan air, penuh dengan air. Nah, ayat tu hujan turun. Dalam mimpi Nabi tu hujan turun. Nabi semaya dalam masjid dia tu penuh dengan air, penuh dengan tanah, seluk lah kita kata mudah-mudah.
Kita jangan gambar kata masjid Nabi itu pada zaman Nabi nak supaya rumah kita, masjid kita ni. Masa dulu tak ada mozaik, semua tak ada. Semayang atas tanah ya masa dulu. Nah, Nabi semayang atas tanah ya. Dengan sebab tu ni satu benda kita boleh ambil pengajaran bahwasanya tanah tu adalah suci. Akik contohnya kalau kita musafir pergi kepada satu tempat sampai waktu semaya dan kita takut takut lupa waktu semaya, terpaksa kena semaya tengah jalan misalnya. Lepas tu tak ada sejadah, boleh kita semaya atas tanah. Sah. Tak ada masalah sebab tanah ni cuci. Tapi kalau nampak ilmu tepi tak usah kacau, dia mai tempat lain lah. Tapi nak kata kalau tanah pada pasir ni, katalah tanah patah ke di tepi caihan ni, boleh kita sembahyang walaupun tak ada sejadah pun. Tanah ni suci. Nabi royak dalam mimpi dia tu Nabi sembahyang, Nabi sujud tu hal keadaan apa? Tanah tu basah. Nah, lepas tu wa kana saqful masjid. Hari ini sudah Nabi royak cerita hari yang mimpi sudah dah. Ini Sa'id Al-Khudri dia cerita pula. Kata lepas ada Nabi cerita kata malam Lailatul Qadar tu terjatuh kepada 10 akhir Ramadan. Maka sini sahabat Nabi hak nama Abu Sa'id Al-Khudri dia cerita pula, dia kata fabung sejak Nabi tu dia buat daripada daun taman atak dia tu. Bukan sejeng apa ni batu semua kita ni tak lah, buat dengan atak dia sejak Nabi ni. Dia buat dengan batu taman. Tu sejak Nabi pada zaman tu. Lah ni tak usah nak cari, tak jumpa dah. Nah, maka sejak Nabi tu dilindung dengan daun taman. Dengan sebab itu tu mereka tak nampak tengok langit ketika duduk dalam masjid waktu mereka duduk beriktikaf. Kemudian kecek mudah dengan sepitah lalu hujan lagi. Mula mari awal, mula joong ke apa tu, hujan turun mari pada malam tu. Malam tu ke ataupun pagi esok ke hari yang ke-21 ke 23 ke di sini tak ada wayak. Boleh di 25 ke 27 tak ada wayak sini. Petanya hujan turun pada hari tu. Dalilnya Nabi tu fasalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu semaya jadi imam. Hani Abu Sa'id Al-Khudri cerita, hatta ra'aitu atharat tini wal ma'i ala jabhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku akan dapat tengok kesan tanah seluk lekat di dahi Nabi dan juga di hujung hidung Nabi. Ayat kata hujan turun pada hari itu. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri nak cerita kata salah satu alamat kata malam itu adalah Lailatul Qadar. Kita tengok pagi esok kalaulah joong hujan turun, ayalah dah tu salah satu alamatnya. Hak hanya balik tu air penuh legoleh tu hak tu tak ada asal. Nah, ini ayat Nabi ni sangat bersungguh di segi untuk nak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tu dengan melalui apa? Iktikaf. Cara nak jumpa dengan malam Lailatul Qadar mengikut sunnah Nabi iaitu melalui iktikaf. Maka alhamdulillah kita ambil sejak pada malam sampai ke insya-Allah seterus kita akan beriktikaf di masjid ini ataupun di masjid manapun ikutlah supaya kita ni dapat tunai tiru sunnah Nabi di segi kita nak kita ni dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Sebab apa Nabi kata tadi, man yaqum Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan dia, semaya dia, baca Quran dia, zikir dia dan lain-lain daripada amal ibadat dia dengan penuh keimanan dia dan dengan penuh keyakinan ataupun harapan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dosa-dosa dia tu yang telah lepas tu akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebagai kuliah subuh yang begitu panggil pendek, mudah-mudahan memberi faedah kepada kita semua insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patu peringatan sikit dah. Bernama iktikaf kita ni salah satunya tiap-tiap hari tu bernama hak asasinya lak-laknya iaitu kuliah subuh ni akan ada tiap-tiap pagi lepas subuh
Nah, yang akan berkongsi dengan saya beberapa ustaz kita insya-Allah taala, dan juga dalam sekitar pukul 11, nah sehingga sampai pukul 12 kita akan ada halaqah Quran. Nah, insya-Allah lebih kurang sejak halaqah kita insya-Allah kita akan baca surah Al-Hasyr. Nah, surah Al-Hasyr biiznillah. Tujuan kita nak buat halaqah Quran ni, yang mana kita tahu kata bulan ni adalah bulan Quran. Nah, kita mesti cara kita nak baca Quran ni tambah sikitlah. Imam Muhammad Ghazali dia kata kulasah kesimpulan daripada perkataan dia iaitu cara kita baca Quran ni iaitu fal lisanu gapan yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'izu, iaitu maksudnya lidah tu sentiasa membacakan Al-Quran. Yurattil baca Quran dengan betul kena tajwid, sebut huruf we kena, hukum tajwid pun we kena. Pada ada halaqah Quran kita ni insya-Allah akan bersama dengan kita terimam kita saat ni iaitu Syekh Bakar As-Siddiq bi masyiatillah. Dia ni masya-Allah lidah Arab, tajwid dia pun masya-Allah. Kita bersama dengan beliau. Nah, kita baca seayat dua ayat, apa hak mana kita kena betul, dialah main betul insya-Allah taala. Lepas tu dalam halaqah pula kita akan balik makna. Nah, hak perkataan kata ni fal lisanu fal aqlu yutarjim. Otak dia tu nanti terjemah Quran. Dan insya-Allah sekurang-kurangnya kita dapat faham isi kandungan makna ayat yang ada di dalam surah Al-Hasyr insya-Allah taala. Lepas tu apabila kita faham makna dia pula, perkataan yang terakhir iaitu wal qalbu yatta'izu. Hati dia tu berkesan dengan apa yang dia baca. Apabila kita faham makna Quran, maka hati kita tu top senang. Puasa kesal dengan dia. Hak tu ada kata tu ada kata. Hak tu yang sebut dalam surah ni ayat ni dia ada kata dikudah tu. Aku nak tinggallah benda tu. Jadi hati kita ni top senang. Nah, itulah panggil tujuan hak kita buat halaqah Quran. Insya-Allah kita akan mula pukul 11 sehingga sampai pukul 12 tiap-tiap hari semasa kita duduk beriktikaf di sini insya-Allah taala. Kemudian bernamai hak program hak tamuhai. Selepas zuhur tu ada kalimah qasirah, nasihat dengan cara pendek yang akan diberi, yang akan dijemput oleh beberapa ustaz-ustaz kita yang ada di sini insya-Allah. Dan selepas asar pula insya-Allah saya pun akan berkongsi, kita nak kecek berkenaan dengan tajuk-tajuk bagi surah yang kita akan dengar Tok Imam nak baca malam ni. Surah tu akan dibaca oleh Tok Imam dalam sembahyang tarawih pada malam ini. Maka surah gapo yang nak baca malam ni, kita nak cerita tajuk-tajuk dengan cara kesimpulan. Kita gambar seperti lalu kata sejuk satu sejuk hak Imam nak baca malam ni, kita boleh gambar kata ya Tuhan dah sebut gapo arti. Hak tu selepas asar insya-Allah taala. Nah, itu sebagai program kau-kau berkenaan dengan iktikaf kita dalam masa 9 hari ataupun 10 hari insya-Allah taala. Nah, sekadar tu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.